أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam yang dimuliakan ini. Kita doa moga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang membawa arti, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu mendapatkan ketakwaan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada hari ini insya-Allah kita akan mengupaskan sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan bila kita dapat tahu tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik secara tradisional ataupun perkara-perkara yang dapat kita kupaskan daripada buku-buku fikih yang tradisional, ataupun perkara-perkara yang dapat kita kupaskan daripada isu fikih-fikih contemporary berkenaan tentang puasa. Apakah perkara-perkara isu baru yang boleh membatalkan puasa kita? Jadi inilah dia akan kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam bis-shawab. Baiklah, antara perkara-perkara yang membatalkan puasa kita adalah apa-apa pun yang masuk ke dalam rongga badan kita, rongga tekak kita. Rongga tekak kita ni ada hubungan dengan lubang-lubang yang terbuka, daripada mulut kita, hidung kita, telinga kita, mata kita. Jadi justru itu, kalau apa-apa yang memasuki rongga-rongga kosong-kosong ini dan kemudian dia memasuki terus rongga-rongga yang ada dekat tekak kita ini, maka dia telah membatalkan puasa orang tersebut. Ini adalah antara perkara yang disebutkan syarat atau perkara yang pertama yang membatalkan puasa kita. Perkara yang kedua yang membatalkan puasa kita adalah apabila seseorang itu mengeluarkan air maninya, ataupun seseorang itu mengeluarkan air maninya dengan sengaja. Jadi kita dapat tahu ini adalah perkara yang membatalkan puasa kita. Dan perkara yang ketiga yang membatalkan puasa seseorang tersebut adalah apabila terjadinya hubungan antara suami dan isteri, persetubuhan antara suami dan isteri. Ini akan menjejaskan puasa orang tersebut. Dan perkara ini dapat kita lihat di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, halaktu, aku hancurlah aku. Dan kemudian ditanya kenapakah dia berkata sedemikian. Sahabat itu berkata, waqa'tu ma'a imra'ati wa ana sha'im, aku telah bersatu dengan isteri aku sedangkan aku berada di dalam bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa pada pagi hari Ramadan. Jadi inilah dia perkara yang ketiga yang membatalkan puasa kita. Perkara yang keempat yang membatalkan puasa seseorang itu adalah al-istiqa'ah. Apa makna al-istiqa'ah? Iaitu menjolokkan jarinya ataupun paksa untuk muntah. Inilah dia perkara yang keempat yang membatalkan puasa orang tersebut. Apa yang membuatkan dia batal? Sebab ada sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a lah. Barang siapa yang terkeluar muntah dengan sengajanya ataupun dengan tidak sengaja, maka tidak perlu qada, tak batal puasanya. Tetapi
perkara yang apabila dia buat secara sengaja, amdan, sengaja, maka pada ketika itu maka batallah puasa yang dilakukannya. Jadi inilah dia perkara yang keempat yang membatalkan puasa seseorang tersebut. Perkara yang kelima yang membatalkan puasa orang tersebut adalah apabila orang itu hilang akalnya, iaitu pingsan. Perkara ini tidak disepakati oleh semua ulama. Mereka semua bersepakat bahawasanya pingsan ini membatalkan puasa, baik pingsan sekejap ataupun pingsan sepanjang hari. Jadi kalau kita lihat siapa-siapa saja yang pingsan pada bulan Ramadan, maka dia telah batal wuduknya. Telah batal puasanya. Yang keenam, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, adalah apabila orang tersebut hilang akalnya disebabkan oleh gila. Tadi tu hilang akal disebabkan oleh pingsan. Ini dia hilang akal disebabkan oleh datangnya gila ataupun fits dan sebagainya. Di sini ulama-ulama mengatakan kalaulah pingsan ataupun hilang akal tersebut disebabkan gila, yang mana hilang akal tu dalam masa yang singkat, mungkin 5 minit atau mungkin 10 minit, tidaklah membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa tu bila dia hilang akal sepanjang hari, ataupun lebih daripada setengah hari orang berpuasa. Contoh, kalau orang berpuasa pada jam 6 pagi, contoh 6 pagi, dia pingsan daripada 6 pagi sampailah jam 12 tengah hari, pada ketika itu telah batal lah puasanya, mengikut sebahagian pandangan ulama'. Ada sebahagian pandangan ulama' yang lain mengatakan asalkan bila dia tengah puasa, walaupun sedikit pun dia jadi gila, maka telah batal puasanya. Jadi inilah dia perkara yang keenam perkara yang keenam yang membatalkan puasa kita. Perkara yang seterusnya, perkara yang ketujuh yang membatalkan puasa kita, apabila orang tersebut mabuk sehinggakan dia tak dapat mampu untuk membezakan ataupun dia seakan-akan dalam keadaan sakit, dia mungkin dah kena ubat dan sebagainya, dia dah tak dapat bezakan mana yang betul, mana yang salah dan sebagainya, hilang akal warasnya sepanjang hari, maka pada ketika itu batallah puasanya. Perkara yang ke-8 yang membatalkan puasa orang tersebut adalah apabila dia telah mengalami haid, nifas ataupun darah wiladah. Jadi inilah perkara yang membatalkan puasa yang ke-8. Yang ke-9 yang membatalkan puasa orang tersebut adalah apabila orang itu keluar daripada ajaran Islam, murtad. Jadi inilah dia 9 perkara yang membatalkan puasa. Saya ulangi, yang pertama, masuknya sesuatu di dalam kerongkong kita. Baik nak masuk dalam kerongkong ni, kena masuk dalam lubang-lubang hidung ataupun lubang telinga ataupun ada mata ataupun ada mulut, barulah dapat tembus melalui kerongkong kita. Jadi kalau ada perkara yang berlebihan, contohnya air dan sebagainya memasuki lubang-lubang ini, kemudian menembusi rongga-rongga kita, maka telah batallah wuduk kita, atau maka telah batallah puasa kita. Kemudian yang perkara yang kedua, apabila orang itu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tidak membatalkan puasanya. Yang ketiga adalah bersatunya suami dan isteri, seperti mana yang telah saya sebutkan daripada hadis Imam Bukhari rahimahullah. Yang keempat adalah apabila orang itu istiqa'ah, cocok-cocok mulut dia supaya dapat keluar muntah. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi kalaulah katakan dia cocok untuk mengeluarkan muntah secara sengaja, maka pada ketika itu batallah puasanya. Tapi kalau dia sedawa, secara tak sengaja terkeluar air, belum keluar dari mulut, terus dia telan balik, adakah batal? Tidak batal puasa orang tersebut. Perkara yang kelima adalah apabila orang itu hilang akal dia disebabkan dia pingsan. Pingsan, ada ulama cakap sekejap dia batal puasa, ada ulama cakap dia kena pingsan sepanjang hari, barulah dia batal puasa. Tetapi kalaulah katakan kita sekarang ni nak amalkan yang mana satu, kalau dia pingsan sahaja, dahlah membatalkan puasa dia. Baiklah, yang keenam, apakah perkara yang membatalkan puasa adalah hilangnya akal disebabkan junun, gila.
fits ke ataupun kena serangan apa-apa sehingga kan menyebabkan orang tu gila, pada ketika itu membatalkan puasanya, mengikut kepada beberapa pandangan mazhab. Sedangkan ada beberapa pandangan mazhab lain kata dia kena gila lebih daripada berapa hari, ataupun lebih daripada berapa jam, barulah batal puasanya. Tetapi kalau kita ikutkan, kalaulah katakan dah sampai kepada waktunya dia jadi gila, maka telah batal lah puasanya. Perkara yang ketujuh adalah apabila dia hilang akal dia disebabkan oleh kerana dia mabuk, mungkin kerana dia kena injection ataupun dia sakit dan sebagainya, tahan sakit sangat sampai dia mabuk, terus dia hilang daya pengawalan, akal dia, batal puasa dia. Yang ke-8 adalah nifas, haid dan juga darah yang keluar daripada wanita, daripada kalangan darah haid ataupun darah nifas ataupun darah wiladah, maka itulah yang akan membatalkan puasa orang tersebut. Yang ke-9 yang membatalkan puasanya adalah apabila dia keluar daripada ajaran Islam, murtad. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi inilah ada 9 perkara yang membatalkan puasa kita. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan kepada tuan-tuan yang dimuliakan sekalian keadaan-keadaan isu-isu kontemporari yang mana kita boleh bincangkan seputar pembatalan puasa. Yang pertama, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah katakan saya tanya soalan ini, ada beberapa soalan saya nak tanya. Jadi inilah soalan yang pertama. Soalan pertama adalah kalaulah orang tersebut dia kena ambil puff ataupun dia kena ambil sebab dia semput, dia kena ambil ubat yang picit tu, batal tak wudu, batal tak puasa dia? Agak-agak batal tak puasa. Kita tengok ada 9 masuk sesuatu perkara dalam rongga, batal tak puasa. Dalam keadaan ini kita akan cakap batal lah, sebab dah ikutkan kepada pandangan yang pertama, iaitu masuknya sesuatu perkara di dalam rongga kita. Jawapan dia yang sebenarnya adalah tak batal, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Kenapa pula tak batal? Sebab perkara yang masuk dalam rongga tu kan ubat-ubat inhaler, batal lah puasa orang tersebut. Jawapan dia tidak batal, kerana tu adalah seperti kita tarik angin, tarik nafas. Bila kita tarik nafas, tarik angin, kan ada angin masuk dekat dalam rongga-rongga kita, tak batalkan puasa kita. Air liur kita telan, masuk dalam rongga-rongga kita, batal tak? Tak batal puasa kita. Kenapa? Kerana perkara itu perkara yang tak dapat kita elakkan, perkara yang very crucial sangat. Jadi sebab itulah dia, bila inhaler ni, dia kalau pakai, dia tidak membatalkan puasa orang tersebut kerana dia adalah sebahagian daripada keperluan orang itu. Tapi kalau dia sengaja tak ada keperluan apa-apa pun, dia buat tarik inhaler dan sebagainya, pada ketika itu barulah batal puasanya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita sambung lagi soalan yang seterusnya. Kalaulah orang itu dia berenang ataupun mungkin dia adalah atlet negeri tersebut, dia kena berenang pula, dia kena masuk competition berenang pada bulan Ramadan jatuh, apa yang dia kena buat? Batal tak puasa dia? Agak-agak batal tak puasa dia tuan-tuan? Bila dia selang masuk dalam air, ada air tak masuk dekat dalam rongga-rongga dia? Ada. Pada ketika itu batal puasanya. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada ketika itu dia bukanlah crucial untuk dia, bukanlah sebagai pernafasan kehidupan antara hidup dan mati, tetapi dia adalah satu sukan yang dia berkecimpung di dalamnya. Jadi justru itu dia tidak dia membatalkan puasanya, dan dia perlu qada di hari-hari yang lain. Seterusnya tuan-tuan, soalan adalah kalaulah saya derma darah, batal tak puasa saya? Derma darah, batal tak puasa saya? Kita tahu tuan-tuan, derma darah kita kena duduk, kemudian cocok, keluar darah daripada badan kita. Kita tengok masuknya sesuatu perkara dalam rongga-rongga kita, tidak keluar darah, bukannya masuk dalam rongga kita. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani dengan sengaja, tidak juga. Yang ketiga, bersatunya suami isteri pun tidak. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja, jolok-jolok muntahkan,
batal tak? Pada ketika itu kalau dia muntahkan, batal lah dengan sengaja. Tapi sekarang ni dia derma darah, termasuk tak dalam kategori ni? Tak termasuk. Seterusnya, beliau hilang akal disebabkan oleh pingsan. Derma darah, pingsan tak? Tak pingsan, tak batal. Kemudian yang seterusnya, ni cara kita nak tahu perkara tu batal ataupun tidak. Jadi seterusnya, hilang akal disebabkan gila. Bila orang derma darah, dia tak terus jadi gila. Pada ketika itu pun tidak ada sebab untuk derma darah ni jadi antara perkara yang membatalkan puasa kita. Seterusnya, keluarnya darah haid. Kita dah tengok, ni pun darah juga. Darah haid wanita, darah nifas wanita, darah wiladah wanita. Tapi kalau wanita ini dia tak keluarkan darah melalui darah haid, darah nifas dan darah wiladah, tapi dia keluarkan darah melalui derma darah tersebut, batal tak puasa dia? Jadi di sini kita dapat nampak yang membatalkan puasa tersebut adalah derma darah, iaitu yang membatalkan puasa itu adalah haid, darah yang keluar daripada rahim wanita tersebut, pangkal rahim wanita tersebut. Jadi keluar darah itu namanya darah haid, batal puasanya. Samalah juga dengan darah nifas, darah wiladah. Beza dengan darah yang keluar daripada badan orang tersebut. Jadi kita dapat nampak perbezaan darah ini yang menyebabkan hukum dia pun berbeza. Saya kasih contoh lain. Kalau orang tu hijamah ataupun orang tu bekam, bekam ni batalkan puasa ataupun tidak? Ada sebahagian ulama mengatakan bekam ni membatalkan puasa. Ada sebahagian lain mengatakan bekam tak membatalkan puasa. Jadi mana yang betul? Bila kita lihat kepada nas-nas yang sahih, tak ada sebab pun bekam itu menjadi pembatal puasa. Jadi sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau bekam dia tidak membatalkan puasa. Jadi samalah juga kalau kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalau derma darah dia tak membatalkan puasa. Tapi kalau dia derma darah banyak sangat sampaikan dia lemah, dia sampai mabuk, tak dapat fikir dengan fikiran yang waras, dia dah jatuh pada bab yang membatalkan puasa ni. Jadi inilah dia cara kenapa boleh jadi batal puasa pula bila dia derma darah banyak sangat. Sebab dah masuk dalam kategori yang ketujuh ataupun kategori yang ketujuh yang saya kongsikan tadi, iaitu dia mabuk, sampaikan dia tak dapat membezakan antara benar, antara salah, dan dia tak dapat membezakan perkara-perkara yang ada di hadapan dia. Hilangnya fungsi akal tersebut. Sebab akal ni adalah sebab kita, amalan kita, perbuatan kita tu diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, rufi'al qalam an thalath, iaitu tuntutan agama itu diangkat kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang anak kecil, belum tahu, belum dapat menggunakan akalnya dengan sempurna. Kemudian yang kedua, orang yang sedang tidur, yang tak dapat gunakan akalnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang salah ataupun orang yang tak tahu dia majnun ataupun dia gila dan sebagainya. Dan ataupun yang ketiga ni adalah dia apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, 'anil sabi wa 'anil naim. Dan juga kemudian yang ketiga adalah orang yang terlupa, dia terlupa apa dia buat ni, dia terlupa. Jadi sebab itulah kalau dia makan, minum time dia puasa, dia tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Sebab dia terlupa. Kalau dia terlupa lah, kalau dia tersilap, batal tak puasa dia? Pun tak batal juga puasa dia. Contohlah, dia tersilap, dia ingatkan dah buka, dia dengar azan, ingatkan dah buka. Sekali dia makan, tengok rupanya si fulan dengan si fulan saja-saja dia azan, test azan. Pada ketika itu, dia bila makan tu, batal tak puasa dia? Tak batal, mengikut kepada pandangan jumhur ulama kita. Baiklah, soalan yang seterusnya, kalaulah dia dialisis, kidney, batal tak puasa dia? Jawapan dia tidak batal puasanya. Kenapa? Sebab walaupun dia dialisis, dia penat dan sebagainya, tapi dia tak jatuh dalam mana-mana kategori yang 9 ni yang membatalkan puasa. Melainkan kalaulah dia buat dialisis tersebut, dia pingsan. Dan buat dialisis tersebut dia penat sangat sehingga kan dia tak dapat jalan, mabuk dan sebagainya,
menyebabkan dia punya puasa pun batal. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh tak saya makan pil untuk melambatkan haid saya? Jawapan dia, kalau dia makan pil untuk lambatkan haid dia, pada ketika itu tidak membatalkan puasa dia, ataupun tidak haram lah. Dia boleh makan pil untuk melambatkan haid dia sebelum waktu dia puasa, masa waktu malam dia makan pil untuk lambatkan haid dia. Boleh tidak? Boleh, tak ada masalah apa-apa. Yang tak boleh tu bila dia makan pil tersebut ketika bulan Ramadan, pada pagi Ramadan tersebut orang puasa dia makan pil, batal lah puasa dia. Tapi kalau katakan di malam Ramadan dia makan pil tersebut untuk melambatkan haid dia, boleh ataupun tidak? Boleh, tak ada masalah apa-apa. Dia jadi masalah kalau dia pada waktu pagi Ramadan, ataupun bila dia makan pada waktu malam tu dia mudaratkan diri dia, maka pun tak boleh juga, sebab dia memudaratkan diri. Baiklah, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kalaulah katakan saya injek insulin ataupun injek vaksin, batal tak puasa saya? Agak-agak batal tak puasa. Dia termasuk dalam 9 ni tak? Dia tak masuk dalam 9 ni. Dia injek dalam badan, dia tak melalui rongga. Jadi pada ketika itu dia tidak membatalkan puasa orang tersebut kalau dia injek insulin ataupun dia injek vaksin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Jadi inilah dia antara persediaan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, persediaan ilmu. Ilmu perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Ada pula kalau kita tanya tentang isu-isu buat dosa, dia mengumpat, dia marah orang tersebut ketika dia bulan Ramadan, pada waktu dia dalam keadaan berpuasa, dia buat gini perkara-perkara dosa, batal tak puasa dia? Jawapan dia, puasa dia tu tidak batal dari sudut mata syarak ataupun dari sudut hukum agama. Yang 9 tu tak termasuk dalam buat dosa. Buat dosa bukannya maknanya batal puasa dia, tidak. Tapi yang buat puasa dia tu hilang pahala adalah dengan buat dosa. Jadi kita cakap, puasa dia tu sah ke tak? Puasa dia tu sah. Ada pahala tak? Tak ada pahala. Ada pahala tak? Tak ada pahala. Kenapa? Sebab dia dah buat dosa. Dia dah mengumpat, dia dah marah, dia dah mencaci dan sebagainya. Pada ketika itu puasanya hilang pahala, tapi masih sah lagi. Maknanya dah habis bulan Ramadan, dah habis time waktu buka tu, dia buka, dia tak perlu qada lagi, tapi pahala dia hilang. Sebab apa? Sebab dia buat dosa. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, sebab itulah dia tujuan puasa ini disyariatkan kepada umat Islam, tak lain dan tidak bukan untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meningkatkan spirituality kita di sisi Allah Taala, untuk rasa seakan-akan kita ni sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia, bila kita sedang berpuasa, walaupun kita elak perkara-perkara 9 ini daripada batal puasa kita, tapi kita pun juga kena elakkan segala perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa kita. Jadi kita hati-hatilah dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang saim, kam min saim, berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa ganjaran pun melainkan kelaparan. Jadi kita tak naklah dapat puasa kita level seperti itu, tapi kita nak puasa kita level yang Allah Ta'ala terima, yang mana Allah Ta'ala berkata, wa ana ajzi bihi, yang aku ni akanlah mengganjarkan puasa tersebut. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, semoga dengan sedikit perkongsian kita ini tambahkan ilmu kita, pertama tentang perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, kita dapat tambahkan ilmu kita, kita dapat bezakan perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang menghilangkan pahala puasa kita. Jadi bila kita dapat bezakan ni dua, kita akan lebih peka, kita akan lebih aware, dan sekaligus kita akan buat puasa kita itu puasa yang diterima dan puasa yang sah, puasa yang betul dan puasa yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan dengan topik-topik seterusnya, iaitu adakah puasa kita ni
kita boleh tak melalui aktiviti-aktiviti yang belasak seperti NS dan sebagainya. Kalaulah katakan orang-orang yang masuk bulan Ramadan berpuasa, tapi orang lain berpuasa, dia tak dapat puasa sebab mungkin dia dah tua dan sebagainya, sampaikan doktor cakap dah makcik dah tak boleh puasa lagi. Dalam keadaan sampai status seperti itu, macam mana? Adakah dia wajib puasa ataupun dia kena qada ataupun dia kena bayar fidyah? Itu nanti akan kita bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan keimanan kita, tambahkan semangat kita untuk melakukan amal soleh, dan tambahkan juga rasa kemanusiaan, peri kemanusiaan di dalam jiwa kita, supaya kita sentiasa mengutamakan saudara kita dan mengutamakan orang-orang yang bersekitaran dengan kita insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.